Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk hari ini untuk kelas 4 Farabi dan 4 Ibn Sina kita akan sambung belajar tajuk perpuluhan. Minggu lepas kita dah buat untuk tajuk tambah. So minggu ni kita akan belajar, kita akan sambung untuk tajuk tolak perpuluhan Tolak perpuluhan. Okey. Tolak perpuluhan ni dia sama juga macam konsep tolak untuk nombor bulat. Tapi cuma kat sini dia tambah ada titik perpuluhan dan ada nombor lepas titik perpuluhan. Okey, kita tengok dulu contoh. Okey, contoh yang pertama. Okey, kita tengok gambar tu. 12.6 kg. Okey, tu adalah gambar rambutan. Semua jumlah rambutan tu adalah 12.6 kg. Lepas tu ada seorang tu datang beli. Dia beli 2.5 kg. So dia tanya berapa jisim rambutan yang belum dijual. So kita nak tahu berapa baki lagi rambutan yang belum dijual. So ayat matematik dia 12.6 kg tolak 2.5 kg. Jadi tempat kosong. Okey. Okey. So macam mana kita nak buat? Okey, yang ni adalah langkah yang pertama. Okey, langkah yang pertama kita tulis dulu dalam bentuk lazim 12.6 kg tolak 2.5 kg. Okey, yang pertama kita kena pastikan titik perpuluhan ni selari sama semua. Dan nombor lepas titik perpuluhan pun mesti sama nilai dia. Okey, dan depan titik perpuluhan pun mesti sama. Kalau sa sama dengan sa, puluh sama dengan puluh. Kalau kat sini sa 2 dan 2, puluh 1. Yang bawah ni tak ada puluh. Okey, itu langkah yang pertama. Okey, seterusnya langkah kedua. Kita akan tolak nombor di belakang titik perpuluhan dulu. Okey, dia punya nilai dia punya unit ni kita tulislah kg. Sebab jawapan pun kita tulis kg. So kita akan tolak 6 tolak 5. So dapat 1 dan kita tulis titik perpuluhan depan 1 tu. Mesti sama dengan nombor dengan titik perpuluhan ke atas. Okey. Okey, lepas dah kita kira lepas titik perpuluhan tu belakang titik perpuluhan, kita kira pula kat depan titik perpuluhan tu. Okey, depan titik perpuluhan kita ada 12 dan kita ada nombor 2. So 12 ni kita tolak dengan 2, kita akan dapat 10. 10, lepas tu kita letak titik perpuluhan sa. Lepas titik perpuluhan kita tulis pula nombor dia 1. So jadi jawapan dia untuk yang ni 12.6 kg tolak 2.5 kg, kita akan dapat 10.1 kg. Okey, untuk yang tolak tanpa pengumpulan semula. Tanpa pengumpulan semula so kita tak perlu pinjam lah kan daripada depan. Okey, next kita tengok yang ada contoh pengumpulan semula pula. Nombor 2, contoh nombor 2. Kira tinggi Kashwini. Okey. Kashwini ni dia nak kira tinggi dia. Kashwini dia bagi, kalau kat atas ni dia bagi 0.13 meter. Lepas tu kawan dia kat sebelah 1.4 meter. Maksudnya Kashwini ni kalau kita tengok gambar rajah ni, dia lagi pendek, lagi rendah daripada kawan dia yang pakai songkok ni. Berapa rendah dia? 0.13 meter lagi rendah daripada kawan yang pakai songkok. So ayat matematik dia tulis 1.4 meter tolak 0.13 meter. Kenapa tolak 0.13 meter? Sebab Kashwini ni dia lagi rendah 0.13 meter daripada kawan dia yang tinggi 1.4 meter. So kita tulis dalam bentuk lazim. Okey, 1 dan bawah dia sifar. Lepas tu kita tulis titik perpuluhan. Okey, titik perpuluhan ni kalau tengok semua selari sama 1.4. Tapi kenapa sini dia tulis sifar? Sebab kalau kat bawah ni kita nak tulis, kita nak tolak 0.13. Sebab 3 ni atas ni tak ada, belakang 4 ni tak ada kan. So kita boleh tulis sifar. Okey, sifar. Lepas tu seterusnya kita nak tolak sifar tolak 3, boleh tak? Okey, tak boleh. So kita kena pinjam dari 4. 4 ni akan tolak 1 jadi 3. Dan kita bawa ke belakang yang kita pinjam 1 tu, dia akan jadi 10. Okey, 10 tolak 3. So kita akan dapat 7. Okey, 10 ni dapat dari mana? Sebab kita pinjam daripada 4. 4 ni kita pinjam 1 jadi 10. 4 akan jadi 3. Okey, seterusnya 3 tolak 1 kita dapat 2. Okey, titik perpuluhan kita dah tulis tadi. Dan 1 tolak sifar dapat 1. Jadi tinggi Kashwini ialah 1.27 meter. Okay, yang ni yang ada pengumpulan semula. Okey, contoh ketiga. Okey, contoh ketiga ni bila ada 3
nombor. Maksudnya kita tolak berturut-turut. Kita ada nombor bulat. Okey, kat sini nombor bulat 5. Tolak 0.58. Tolak 4.079. Okey, mula-mula sekali kita akan buat, kita tolak dulu yang ni. 5 tolak 0.58. Siapkan yang, settlekan yang ni dulu. Okey, 5 tak ada titik perpuluhan kan, tapi sebenarnya belakang 5 ni ada titik perpuluhan tapi kita tak tulis. So untuk bentuk lazim, kita buat nombor 5, kita letak titik perpuluhan dan belakang nombor 5 tu kita tambah sifar. Sebab apa kita tambah 2 sifar? Sebab kita nak tolak nombor yang lepas titik perpuluhan ni ada 2 digit. Tolak 0.58. Okey, yang ni bentuk lazim dia. Okey, bila yang tu bentuk lazim dia, sifar nak tolak 8 tak boleh. Nak pinjam kat depan dia pun sifar juga tak boleh. So kita pinjam lagi depan dia daripada 5. 5 akan jadi 4. Sifar yang pertama ni akan jadi 10. Mula-mula sekali dia akan jadi 10. Dan kita nak pinjamkan ke belakang, daripada 10 ni kita tolak 1, dia akan jadi 9. Yang belakang sekali akan jadi 10. Okey. Bila dah dapat nombor, dah ada nombor besar 10, dah boleh tolak 8. 10 tolak 8 kita dapat 2. Okey. Dan 9 tolak 5 kita dapat 4. 9 tolak 5 dapat 4. Dan titik perpuluhan kita tulis sama titik perpuluhan kat bawah ni. Titik perpuluhan, okey, kat sini titik perpuluhan. Dan 4 tolak sifar kita dapat 4. Jadi jawapan dia 5.00 tolak sifar 0.58 kita dapat 4.42. So kita buat anak panah ke sebelah, kita tulis jawapan yang kita dapat tadi 4.42 tolak dengan 4.079. So belakang 2 ni kita sekali lagi kita tambah sifar sebab yang kat bawah ni ada satu lagi digit 9. Okey. Bila sifar tolak 9 tak dapat, kita kena pinjam daripada 2. Dan sifar ni akan jadi 10. Dan 2 akan jadi 1. Okey. 10 tolak 9 kita dapat 1. Okey, 1 nak tolak 7 tak dapat. So kita kena pinjam daripada 4. 4 akan jadi 3. 1 ni dia akan tambah dengan 10, dia akan jadi 11. 11 tolak 7 kita akan dapat 4. Lepas tu kita tolak lah yang seterusnya ni. 3 tolak sifar dapat 3. 4 tolak 4 dapat sifar. Pastikan titik perpuluhan ni kita tulis. Jadi jawapan dia sifar perpuluhan 341. So murid-murid kena ingat kalau ada 3 nombor macam ni, penolakan berturut-turut, kita kena tolak satu-satu. Selesaikan satu-satu, baru kita akan dapat jawapan yang akhir. Okey, yang tu contoh ketiga. Kita tengok contoh keempat. Okey, contoh keempat pun sama juga, tapi dia tak buat macam yang ketiga tadi. Lepas dapat jawapan tu dia sambung terus kat bawah. Okey, yang ni sama. Sama ada murid-murid nak guna macam contoh ketiga ataupun contoh keempat, tak ada masalah. Tapi cikgu syorkan murid-murid guna yang ketiga tadi, murid-murid guna yang ni. Sebab yang ni kita lebih clear, lagi faham. Kalau buat macam ni pun, macam yang keempat ni pun tak ada masalah kalau murid-murid dah faham. Okey, next kita tengok yang kelima. Okey, yang kelima ni apabila dia bagi number, okey, contoh macam yang kelima ni 19.8 tolak tempat kosong kat tengah dan dia bagi jawapan sama dengan 5.73. Okey, kalau kita tengok kat sini contoh mudah yang dia bagi, contoh 3 tolak tempat kosong sama dengan 1. So 3 tolak berapa sama dengan 1? So kita nak dapat jawapan tempat kosong ni. Tempat kosong ni kita akan alihkan ke belakang. Okey, tengok petak ni dia pergi belakang. Dan 1 ni kita pindahkan ke depan. Jadi 3 dia akan tolak 1. Jawapan dia akan dapat 2. Okey, itu contoh mudah dia. So yang ni pun sama juga. Kita buat dalam bentuk lazim. Kita tulis 19. Okey, yang ni yang ni 19.8 tolak, kita tolak number ni 5.73. Kenapa tolak yang ni? Sebab kita nak cari apa jawapan kat tengah ni. Okey, 19.8 tolak 5.73. Okey, tempat 3 ni kalau atas dia tadi tak ada nombor, so kita tulis sifar. Okey, sifar tolak 3 tak dapat. So kita pinjam daripada 8, 8 akan jadi 7, sifar akan jadi 10. Okey, 10 tolak 3 dapat 7. Okey, pandai, bagus.
Okey, 7 tolak 7 dapat sifar. Okey, titik perpuluhan, kita tulis titik perpuluhan bagi sama. 9 tolak 5 dapat 4. 1 tolak 1 dapat 1. Okey, tu je yang kita kena tahu dan kita kena faham untuk tolak perpuluhan. Yang penting yang untuk tolak perpuluhan ni, lepas titik perpuluhan pun kita ada nombor, lepas titik perpuluhan pun kita ada nombor. Kalau kita buat operasi biasa, tak ada titik perpuluhan. Yang ni ada titik perpuluhan. Dan murid-murid kena ingat, lepas titik perpuluhan kita boleh tambah sifar kalau perlu. Okey. Okey, itu saja yang cikgu nak terangkan untuk hari ini. So, selamat mencuba dan selamat menjawab soalan yang cikgu bagi dalam Google Form tu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.